Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ni kita dapat meneruskan lagi kuliah, ya, insya. Kuliah insya lah. Garik tadi dah. Ya. Jadi pertama-tamanya saya mohon maaf, ya, atas kelambatan yang sangat banyak. Saya kira melampau lah lambat terik ni, ya, sebab ada masalah di jalanan. Ya, nanti kita cerita balik lah. Cumanya berhenti pukul apa dah nak isyak boleh tunggu esok dengan kerja lagi, minta maaf banyak, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita merancang, ya. Jadi Allah juga merancang, ya. Cuma perancangan Allah Subhanahu wa taala itu dia lebih baik, jauh lebih hebat lagi. Jadi boleh jadi kita tak tahu apa yang Allah Taala berkehendak pada malam ni. Ialah mudah-mudahan kita dapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala membenarkan kita, ya, duduk dalam rumah Allah, ya, menjadi orang yang benar-benar beriman, hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang mari ke rumah Allah Taala ini, dia merupakan tetamu Allah, ya, tetamu Allah yang Allah Taala jemput dia. Dia nak jadi tetamu Allah ni, dia bukan semua orang Allah Taala pilih jadi tetamu dia. Ya, boleh jadi Allah tak pilih kita pada malam ni, ya, kerana urusan nak menjadi tetamu Allah, dia sebenarnya satu benda yang sangat payah. Sebab tu saya sebut kita kena bersyukur pada Allah, ya. Kita jadi tetamu VIP pun kita rasa bangga dah, ya. Jadi tetamu VIP pun kita rasa dah bangga dah, dengan sebab apa? Orang besar jemput kita. Katakanlah seorang orang besar-besar lah, ya, raja contoh, dia jemput kita mari makan malam di istana. Dalam ramai-ramai orang dalam seksyen 8 Shah Alam ni, dia jemput kita seorang. Orang lain tak jemput, tak tahu sebab apa, tak payah tanya, ya. Kita seorang je dia jemput. Tiba-tiba kita pergi lah ke istana. Kita rasa bangga ke tidak? Bangga. Sebab dalam ramai-ramai kita seorang je Allah raja jemput. Itu raja yang memiliki kekuasaan yang sangat terhad. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan dan kekuasaan, kebesaran yang sangat hebat, ya, meliputi seluruh tala langit dan bumi Allah Taala yang punya. Maka kita yang menjadi hamba Allah, menjadi tetamu Allah Taala, patutnya lebih-lebih lagi rasa bangga. Kerana Allah Taala dia nak pilih orang menjadi tetamu dia, dia tak pilih hak barang-barang, ya. Kita pun nak pilih jadi tetamu. Contoh kita nak buat kahwin anak, kita nak panggil orang mari ke rumah kita kenduri kahwin, kita tak panggil orang barang-barang. Kita tak jemput semua orang. Kalau kita jemput semua orang, tuan-tuan sekalian, ada dalam rumah kita tu penyangok, curi, macam-macam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dia jemput orang yang dia kenal tu perangai dia. Maka hari ni Allah Taala jemput tuan-tuan sekalian. Ya, boleh jadi Allah tak izin kita mari ke rumah dia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada orang dia niat memang nak mari masjid, ya. Dia niat memang nak mari ke surau, ke rumah Allah, tiba-tiba Allah Taala tak benar dia. Boleh jadi dia sakit perut. Macam saya ni tuan-tuan sekalian, hampir-hampir Tuhan tak benarkan malam ni. Ya, hampir-hampir. Ya, tu kita cerita lain lah, cerita lain. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala bagi lagi kita kesempatan, ya. Sebab tu, jadi pada malam ni saya tak banyak nak cakap panjang lah. Mari pun dah lambat, ya. Tuan-tuan, saya mari tu tengok gitu, natang ustaz ni mari lambat. Ya, minta maaf banyak tuan-tuan. Ya, jadi kita baca satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzarrin Jundubi ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'at alhasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, rawahu Tirmizi wa qala haditsul hasan wa fi ba'din nusukh hasanus sahih, ya. Daripada Abu Dzar Junub bin Junadah, Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah SAW, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada, dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan, ya, nescaya menghapuskannya, ya, kejahatan.
Dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang bagus, diriwayatkan oleh Tirmizi dan katanya hadis ini hasan, dan pada setengah nasakh yang lain dikatakan hadis ini hasan sahih. Baik, ini hadis ya yang yang disebut oleh Rasulullah SAW berhubung kait dengan persoalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tuan-tuan sekalian, dia takwa ni sebenarnya satu benda yang sangat penting yang mesti kita hadamkan betul-betul dalam jiwa kita. Ya. Sebab apa? Sebab banyak kali dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan takwa. Ya, dalam satu ayat Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, bersungguh-sungguh. Ya, supaya natijahnya jangan kamu mati selain daripada kamu berada dalam agama Islam. Ya, jadi ayat ini tuan-tuan sekalian di antara ayat-ayat madaniyah. Ayat madaniyah ialah ayat yang diturunkan di Madinah dan kawasan yang sekitar dengannya. Ya. Dia dalam Al-Quran ni dia ada ayat madaniyah dan dia ada juga ayat-ayat makkiyah. Ayat makkiyah ialah ayat yang Allah Ta'ala turunkan di Mekah dan kawasan sekitar dengannya. Dia ada beza. Kebiasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan ayat-ayat makkiyah dengan ya ayuhan nas. Di antara cara mudah kita nak kenal. Dia banyak lagi tapi hak paling mudah khabar. Ya. Ada dalam kalangan ayat Quran itu Allah Ta'ala mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita nak kenal ayat-ayat madaniyah dan kawasan sekitar dengan yang Allah Ta'ala turunkan ya ayyuhalladzina amanu. Kebiasaannya Allah Ta'ala mulakan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Sebab apa dia ada perbezaan di antara ayat madaniyah dan ayat makkiyah? Di Mekah Allah Ta'ala perintah kepada semua manusia. Tapi di Madinah dan kawasan yang sekitar dengannya Allah Ta'ala mulakan dengan orang beriman. Sebab di sana ada beza. Zaman dakwah Nabi SAW waktu di Mekah hari itu, Rasulullah hanya tertumpu kepada perkara-perkara yang berhubung kait dengan akidah orang Islam, akidah manusia pada masa itu. Nabi SAW hanya tertumpu kepada nak ajak orang supaya mengabdikan diri pada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, bila kita dengar bahawa ya, urusan takwa pada Allah, urusan mengabdikan diri pada Allah, mentauhidkan Allah, nak bercakap tentang akidah, tentulah perkara-perkara ini ya, menjadi tanggungjawab kepada semua manusia. Sebab itu kalau kita baca ayat Quran Allah Ta'ala kata ya ayyuhan nas, wahai manusia-manusia, apa dia? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai manusia, bila kita dengar Allah Ta'ala kata wahai manusia, kita kena faham. Bila sebut manusia, mana tak kira Cina, tak kira India, tak kira tak kira orang Rusia ke Ukraine ke, tak kira. Asal dia ni manusia, maka u'budu rabbakum, kata Allah, tuntutan ini kepada semua manusia. Dia hendaklah sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan ni siapa dia? Yang menjadikan dia, yang buat orang sebelum daripada dia, tujuan supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pertama dengan ayat yang kedua saya baca, di sana ada satu persamaan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memfokuskan ayat ini, sama ada arahan ini kepada manusia ataupun kepada orang beriman, tujuannya sama. Apa benda? Supaya dia balik pada takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa pada Allah. Ya. Nak menunjukkan bahawa takwa ni dia bukan benda main-main. Hari tu Ramadan kita cakap bab takwa, habis bulan ustaz sebut bab takwa, tak habis-habis. Tapi benda ni bukan untuk didengar saja, tapi untuk dihadamkan betul-betul sekaligus beramal dengannya. Sebab tu hadis ni tuan-tuan sekalian, sehingga Rasulullah sebut pula sekali lagi dalam Quran banyak dah, tapi Nabi sebut pula dalam Al-Quran, ittaqillah haitsuma kunt, takwalah kamu pada Allah di mana juga kamu berada. Ya. Dalam khutbah Jumaat khatib sama. Tiap-tiap kali khutbah Jumaat bertakwa pada Allah, siapa jadi rukun dalam sembahyang. Ya, mana kalau dak buat dalam sembahyang, dalam khutbah, salah. Saya pun pening tengok ramai ngak mari malam ni. Ya, Jadi rukun dalam khutbah, takwa pada Allah.
Kalau Tok Khatib dia ingat pesan, duk galik ingat khutbah ke pa, tiba-tiba dak pesan setarang ke takwa. Tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Nak khabar siapa penting sampai setara tu. Bahawa takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi persoalan takwa ni dia makna takwa. Kita dengar modoh ayat dalam Quran Allah Taala suruh puasa balik pada takwa. Dalam ayat tadi Allah Taala perintah pada manusia sembah dia balik pada takwa. Nak kabarnya apa-apa juga yang Allah Taala perintah supaya kita balik pada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Suruh sembah dia balik takwa. Ya, suruh puasa balik takwa. Bahkan nak suruh kita sesah daripada masalah kita ada dalam diri kita ni, balik pada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan Allah yang buat manusia, dia tahu manusia ni tak lekang daripada bermasalah. Betul tak? Tiap-tiap orang ada masalah. Tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan sekalian. Saya ada masalah saya. Ya, maka nak sesah masalah apa dia? Takwa pada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Tuhan jadikan dia ni jalan keluar bagi segala masalah yang dia ada. Jalan keluar lah. Ya, sebab orang barangkali dia ada masalah masing-masing. Ada orang bermasalah dari sudut keuangan dia. Dia miskin, tak ada duit, gaji sebulan, tuan-tuan sekalian. Kau lupa ni kalau gaji 1,000 sebulan, 700 sebulan, tak cukup. Betul tak? Ya, 700 rumah sewa dah. Bahagian sewa rumah. Ya, 300 minyak kereta. Sekali dengan tu berapa lagi? Lah sekali makan pasir tu. Sebab apa? Tak ada pitih mah. Masalah bagi dia. Sebab dia ada pitih. Pitih tahun dia pitih. Duit tau. Minta maaf tuan-tuan, berat Terengganu. Nak cakap aku lupa dok anda. Dalam kereta dia lah, mana aku berlatih cakap aku lupa. Dok jadi terus. Boleh lah sikit-sikit tapi dak sempurna mana tau. Boleh je nak cakap aku lupa. Tapi takut orang dengar tu lugar main. Minta maaf banyak Orang kaya ada masalah kok. Orang kaya betul-betul dia ada duit banyak, harta banyak, bukan kata tak ada masalah, ada masalah dia. Barangkali dia bermasalah dari sudut, yelah bila kaya sangat nak keluar rumah takut, betul tak? Takut orang curi. Takut orang curi biti, takut kena rompok dan sebagainya. Sebab dia kaya. Betul tak? Ada masalah masing-masing. Barangkali kita ada masalah dengan keluarga kita, isteri kita, betul tak? Yelah, ada setengah orang puang tu dia suka bleber. Suka bertai pok-pek. Hak tula je hari-hari bleber. Betul tak? Siapa ada bini gitu dia tahu lah. Sakit jiwa yang, betul tak? Bukan semua orang puang, jadi setengah-setengah. Dia ni suka bleber. Orang puan tu tahu sekarang dia lemah belaka. Tak, tubuh kan besar ada tinggi sikit pada meja kuliah ni. Tapi tak kau kalau kita jalan kita jalan ke supermarket je mesti tertinggal di belakang. Tak. Kita jalan depan dia jalan nyek lambat macam penguin bodoh tu. Jalan lambat lemah. Suruh akak kursi. Tak kau. Tak. Abang lah kak saya tak kau hari ni. Tapi je gagah mulut je. Tak mulut popek. Orang puang kau dah berhi bleber. Tengah tidur bleber lagi. Popek. Tidur dah bleber lagi. Berat tu. Ya. Allah kepuang. Tapi saya dapat maklumat yang benar barangkali. Muslimat di section 8 ni bagus. Ya. Cover lain. Mapuh aku dok balik malam ni. Minta maaf. Muslimat baik siang muslimat. Dah sungguh. Jadi syarat dia takwa pada Allah. Wa may yattaqillah. Ayat 1000 dinar kita baca semua tu kan? Betul ni. Mana senyap tidur. Jangan tidur. Saya patang sungguh tengah ngajar orang tidur. Jangan tidur dulu jangan tidur. Muslimat dengar. Muslimat jangan cakap. Setengah tepat saya giat. Muslimat dia sembang sama dia. Popek dia ngutuk ustaz tu macam-macam. Muslimat bagi Akak buat gini. Buat. Okay. Saja teh market. Nak ambil hati muslimat je, kata parok dah di. Ya. Jadi suruh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni bertakwa. Ulama-ulama dia menakrifkan perkataan takwa
taqwa dengan makna al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu bi nawahi. Ya. Dengan makna kita melazimi apa juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggal apa yang Allah taala larang. Ini takwa. Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang perintah Allah, ya, maka di sana kita kena faham. Perintah Allah dia tidak terhad hanya kepada urusan semayang saja, puasa saja, zakat saja. Bahkan banyak lagi perintah Allah yang masih kita gagal beriman dengannya. Bila kita sebut perintah Allah, termasuklah juga perintah Allah dalam perkara-perkara yang berhubung kait dengan melaksanakan undang-undang Islam. Ya, termasuk hudud, termasuk qisas. Ini apa nama ni, semua perintah Allah. Batu kita dah sebut bab takwa ni, kita ingat ke kita takwa daripada Allah? Kita sebulan dah menghabiskan madrasah tarbiyah Ramadan. Teruk. Kita nak natijahnya takwa. Kita ingat ke kita puasa, apa nama, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, ya, daripada buat perkara-perkara yang haram. Kita ingat ke dapat dah takwa tu? Rupanya tak dapat juga. Sebab apa? Barangkali ada lagi sebahagian daripada hukum Allah yang masih gagal kita beriman dengannya, seumpama hudud, seumpama qisas, seumpama ta'dil dan sebagainya. Banyak. Ya. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena merenung balik. Kita kena muhasabah betul-betul. Di level mana kita berada sekarang, maka takwa pada Allah di mana juga kita berada, katanya Rasulullah. Ya, sebab bila orang ni dia bawa takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia duduk mana pun dia tahu Tuhan dia ialah Allah dan Allah memerhatikan dia. Ya, Allah memerhatikan dia. Dia nak maksiat pada Allah, dia ditakut dengan sebab apa? Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala tengok semua dia. Syarat nak menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat dengan dia bawa takwa ni. Ya. Jadi kok mana nak dapat takwa daripada Allah dalam masa sama kita banyak maksiat pada Allah? Ya tak? Tu ai. Jawab orang tanya kan berat. Oh ya ke begitu. Masa cakap seorang pula. Oh. Jadi tuan-tuan sekalian, pernah satu ketika Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali ni karamallahu wajah gelaran dia, ditanya oleh para sahabat berkenaan dengan cara kita nak dapat takwa daripada Allah. Ya. Lalu jawabnya Sayyidina Ali, nak dapat takwa daripada Allah Ta'ala ni dia ada 4 perkara. Ingat ni. Boleh ingat 4 perkara, bukan 300, 4 boleh ingat ni? Saya orang tua-tua, saya tak kisah mana hak muda-muda ni. Ini otak fry dah ingat kau benar-benar. Boleh ingat 4 perkara. Yang pertama katanya Sayyidina Ali, di antara cara nak dapat takwa daripada Allah, iaitulah al-khawfu minal jalil. Ingat, boleh ingat? Wal amalu bit tanzil. Ya. Wal qana'atu bil qalil. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Ada 4 perkara. Boleh? Saya sebut mula 4 perkara ni. Memang dah ingat aja. Oh, bagi ustaz tanya, boleh ingat? Boleh tak? Boleh. Oh, angguk. Macam orang ratik. Ya. Dia pun peng-peng dok bawa ketah-ketah. Oh, ustaz kan bawa tulis Tak apa, ada rekod, ada tulis pakai handset macam-macam lah ni, tak apalah. Jadi 4 perkara ni kita nak dengar ni. Yang pertama kata Sayyidina Ali, di antara cara nak dapat takwa daripada Allah, iaitulah al-khawfu minal jalil, kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena takut dulu. Ya. Dia takut pada Allah ni tak sama macam kita takut dengan benda lain. Ya, pukul 9 boleh berhenti Oh, 9. Bukan sokmo mari jarang-jarang sekali. Tak apa, boleh tak buat sikit. Al-khawfu minal jalil dengan makna takut pada Allah, bukan takut biasa-biasa. Ya, tak boleh takut biasa gitu. Takut pada Allah jangan macam kita takut ngatu. Bukan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata kita takut dalam keadaan yang mutlak, takut dari sudut ancaman-ancaman daripada Allah kepada orang yang berbuat dosa. Ya tak? Orang hak tolak hukum Allah, Allah Taala labelkan dia orang ni orang zalim, orang fasik dan orang kafir. Katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut selain daripada Allah, apa juga tekanan yang kita dapat. Ya, kerana kerajaan Allah, kerajaan yang sangat hebat, yang sangat besar.
Ya, jangan takut kepada kerajaan lain. Contohlah kerajaan dia hebat sekali atas dunia ni, Amerika. Jangan takut. Walaupun ditekan dengan biasalah tuan-tuan sekalian, bila kita nak buat benda baik ni, bila kita nak buat ke arah kebenaran, memang kita akan dapat tekanan daripada pelbagai pihak, musuh-musuh Islam yang sentiasa tak lekang daripada jiwa mereka untuk benci kepada Islam. Maka kita jangan takut, kerana meletakkan ketakutan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ya, apa yang berlaku dalam perang Badar. Dalam perang Badar, umat Islam pada waktu tu yang nak menegakkan kebenaran ada 313 orang. Ya tak? Hak kafir, hak nak lawan Islam ni lebih kurang 1000 orang. Dari sudut ketenteraan, persenjataan memang lebih kepada set-set kafir. Sebab apa? Dia banyak kecanggihan dalam diri dia. Umat Islam ni hanya bergantung dengan pedang-pedang saja. Ya tak? Dengan tenaga yang tidak cukup. Maka mereka tahu mereka duduk pada belah orang yang benar, nak buat kebenaran. Pergantungan mereka kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kemenangan pada mereka. Sebab itu sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah telah bantu kamu dalam perang Badar, dalam pada waktu itu kamu masih dalam keadaan lemah. Ditafsirkan oleh ulama-ulama mufassirin perkataan al-azillah dalam ayat ini dengan makna kelemahan, iaitulah qillatul adad. Bilangannya mereka yang sangat sikit menyebabkan mereka lemah. Lalu Allah Ta'ala tambahkan jumlah mereka dengan bilangan para malaikat. Tengok apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Gaza. Tentera Hamas boleh tawan tentera-tentera Yahudi Zionis laknatullah. Ya tak? Walaupun dari sudut ketenteraan golongan Hamas Al-Qassam, mereka sebenarnya tidak cukup kuat dari sudut bilangan dan ketenteraan persenjataan. Nak lawan dengan set-set Yahudi Israel ni, mereka memiliki ya senjata-senjata yang canggih. Tiba-tiba mereka kena tawan oleh golongan Hamas Al-Qassam. Ya, Brigade Al-Qassam ke apa? Nah, mereka tahan. Sebab apa? Mereka yakin pada Allah. Pergantungan mereka cukup kuat pada Allah. Pernah satu ketika tuan-tuan sekalian, bila ditanya tawanan Israel, orang Yahudi ni, dia kena tahan. Bila ditanya tuan-tuan sekalian, sebab apa yang kamu takut sangat pada kami ni? Sedangkan kami ni katanya wakil daripada Hamas, wakil daripada Al-Qassam ni. Dia kata, kenapa kamu takut sangat pada kami ni? Sedangkan kami ni lemah. Ya, tentera-tentera kami sikit, senjata kami tak cukup canggih, tapi sebab apa kamu takut? Lalu jawabnya tahanan orang Yahudi Zionis laknatullah ini, dia kata, kami cukup takut kepada tentera-tentera kamu yang mana ada dalam kalangan mereka yang berpakaian serba putih, lengkap serba putih, dengan membawa pedang yang cukup tajam, muka yang sangat bengis, orang Terengganu kata bekeng, nak pergi apa, pancung kepala kami. Terkejut wakil tentera Islam hak tanya tu, terkejut bila masa pula set-set aku ni ada apa nama ni, golongan tentera baju putih. Terkejut dia, tapi dia cakap Terengganu dia cakap bahasa Arab dia lah. Bila masa saya terjemah nak suruh faham, boleh faham bahasa Terengganu? Faham bukan faham tu, faham ke tak? Payah cakap aku lupa. Dia kata kan dia kata bila masa pula set-set kami, puak-puak kami ni ada tentera lengkap serba putih, kami tak ada golongan tentera yang lengkap serba putih pakai pedang, kami ada baju celoreng saja. Kita orang yang beriman pada Allah, bila kita dengar statement ini, kita akan nampak selalu siapa dia baju putih, betul tak? Hak pakai jubah putih jangan perasan dia, bukan mu. Bukan mu. Ni malaikat yang tolong. Sebagaimana Allah bantu tentera-tentera Badar yang mereka bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, Allah turun para malaikat. Sama juga dengan tentera Hamas, Allah Taala turun menurunkan apa ni bantuan. Sebab tu kita jangan takut nak mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, kerana Allah Taala pasti tolong. Ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang telah mengatakan Tuhan kami ialah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Sebahagian ulama dia tafsir istiqamah dia dengan makna
akhlasu al-amal lillah, ikhlas amal kerana Allah Ta'ala, allazi ma syara'allahu lahum, iaitulah apa juga yang Allah Ta'ala perintah pada dia, dia buat dengan ikhlas, dengan konsisten, istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian Allah Ta'ala turunkan para malaikat. Ini Allah Ta'ala turun malaikat beri bantuan kepada mereka. Allah takhafu, Allah Ta'ala turun malaikat, beribu-ribu malaikat, disebut dalam surah apa nama Al-Anfal ayat 92, kata saya ayat 90 gitulah. Allah Ta'ala akan turun pada malaikat, beribu-ribu malaikat untuk tolong golongan yang nak menegakkan agama Allah. Termasuk dalam perang Badar, dalam hak Hamas ni, kita pun kalau kita nak buat kebenaran ada tekanan daripada pelbagai pihak, Allah Ta'ala turun hantar malaikat menolong kita. Allah takhafu, supaya kamu tidak lagi takut pada ancaman-ancaman mereka. Wala tahzanu, supaya kamu tidak lagi bersedih hati, ya, dengan celaan mereka-mereka yang mencela. Dan Allah Ta'ala khabarkanlah kepada mereka berita gembira tentang syurga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya, khabarkanlah pada mereka berita gembira tentang syurga, ya, tentang syurga yang telah lama dijanjikan pada mereka. Ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu syarat nak dapat takwa. Baru habis satu, nak ku 9 tau. Tuan-tuan tengok jam, tengok ku ustaz, tengok jam, tengok ku ustaz. Dalam hati kata datang ni nak berhenti bila. Faham tak? Minta maaf tuan-tuan sekalian, ya. Boleh berhenti pukul 9 tau. Tapi ada 3 lagi ni, kalau saya berhenti 3 lagi mencari diri pula. Boleh tak? Saya cuba ringkaskan, boleh? Lepas ni saya tak buat dah kerja-kerja mari lambat ni, marah orang. Tapi nak orang ni, apa nama ni, ada masyakkah, ya. Yang kedua katanya Sayyidina Ali, iaitulah apa nama ni, antara cara dapat takwa daripada Allah, wal amalu bit tanzil, kita beramal dengan at-tanzil. At-tanzil makna benda Al-Quran. Tanzil ni nama lain bagi Quran. Di Quran ni tuan-tuan sekalian, dia banyak nama. Dia banyak nama. Di antara nama dia An-Nur, Al-Zikr, Al-Huda, At-Tanzil. At-Tanzil ni hak saya nak Ali sebut ni, ya. Wal amalu bit tanzil, beramal dengan Quran, beramal dengan sepenuhnya, bukannya suku-suku rasa nak ambil-ambil jenis perangai orang Melayu ni, dia suka pilih-pilih tentang perintah Allah. Hak dia nampak suka pada dia, dia ambil. Semayang dia suka, dia ambil. Puasa dia suka, dia ambil. Tapi dalam bab menutup aurat, berapa ramai yang masih gagal beriman dengannya. Rasa tutup aurat ni panah, ya. Panah, rasa tak larat nak tutup aurat, maka dia tak tutup aurat, dia tak ambil perintah Allah Ta'ala. Jadi cara nak dapat takwa daripada Allah, beramal dengan Quran dengan sepenuhnya. Sebab Quran dia memberi petunjuk kepada kita apa yang kita tak tahu. Kita ni tuan-tuan sekalian asal jahil tau. Asal jahil. Tak ada seorang sini dia mula-mula keluar daripada perut mak dia jadi ustaz, jadi mari surau. Tak ada. Semua berasal daripada jahil. Betul tak? Kita ni hak mari surau ni baru 5-6 tahun ni baru. Sebelum daripada 5-6 tahun ke belakang ni, apa yang kita buat? Tuan-tuan tahu masa silam tuan-tuan. Ya, kita semua ada masa silam. Jangan sembang, memang ada. Betul. Barangkali waktu yang dulu-dulu kita ni tengah apa? Tengah maidan lagi. Ya, tengah galak-galak lagi, ya tak? Ni mari surau belaka bagus ni 2-3 tahun ni baru. Ya, 10 tahun ni baru. 10 tahun lepas, Allah saja yang tahu. Jadi Al-Quran dia memberi petunjuk, memberi hidayah pada kita supaya tunjuk apa yang betul, apa yang tak betul. Maka diturunkan para nabi dan rasul ajar kita benda yang kita tak tahu. Nabi Muhammad turun nak ajar manusia apa yang manusia tak tahu. Hak tahu dah tak payah ajar. Benda hak manusia tahu dah. Kalau lapar makan. Hak tu tak payah ajar. Betul tak? Hak tu benda-benda yang automatik. Lapar makan sakit perut, pergi buang air, rasa ngantuk tidur. Dalam kuliah pun ngantuk, bahaknya tidur ke? Ada orang yang tidur. Ia tunduk tu maknanya, yelah, ia faham. Padahal tidur, nawak aku tahu lah ke dah. Ya, jangan tidur Ada tidur? Oh, setengah tepat tu saya je kau sampai kejut, tubik terus. Ada mukamu. Ingat kita mari sini nak tengok dia tidur, berat. Tapi sini bagus, tak ada tidur belaka. Mana ada lebasi tu? Ada. Jangan.
Jadi beramal kau. Nabi ajar benda yang kita tak tahu. Kau tahu dah dia. Nabi ajar apa yang kita tak tahu. Contoh, Nabi ajar, contohlah benda yang kita tahu dah. Kalau kita lapar, kita makan lah. Nabi tak ajar kalau lapar makan, tu semua orang tahu. Nabi ajar apa yang kita tak tahu, cara nak makan. Cara makan tahu tak? Tak tahu. Orang kafir ada makanan depan, dia pakai puak gitu je. Tapi orang Islam yang ditarbiyah oleh Rasulullah, nak makan, dia ada adab dia, baca doa dulu. Makan dengan tangan kanan. Dia minum pun dengan tangan kanan. Oh, minum je. Sakit tekuk. Tuan-tuan dengar tak apa, saya tukang cakap. Minum dengan tangan kanan. Makan tangan kanan. Setengah orang kita tau. Kita barangkali kita nampak benda ni benda remeh. Setengah orang makan tangan kanan, minum tangan kiri. Benar berlaku dalam masyarakat kita. Benar berlaku. Ya. Sedangkan Nabi kata kul biyaminik washrab biyaminik. Makan dengan tangan kanan, minum tangan kanan. Ni sunnah Rasulullah. Saya dak kata ke orang, dulu saya pernah minum tangan kiri. Dulu waktu saya duduk di Yaman, ya, saya makan dengan seorang syekh saya. Kita belajar makan dengan syekh jamu. Ya, jamu nasi mandi kambing. Ni kambing tu tuan. Sini ada tapi mahal. Di sana kambing murah. Ya, kambing murah. Sini berapa kambing? Sekor. 800 sekor. Kambing 800. Ni kambing ke beliang? Mahal molek. Oh, di nu sekor RM100. RM100. Sekor. Oh, nak kambing telefon saya. Kita ada. Kambing sekor RM100. Jadi tiap-tiap hari bahan kambing tu jadi gemuk aku ni. Mana nak rekah cerita, saya makan dengan syekh saya lepas kita belajar, kita mengaji kitab apa sebab. Ibu jamu kita makan nasi mandi kambing. Oi, bukan kambing main-main, kambing hebatnya. Anak kambing. Dak, pok dia kita dak makan, kerah daging. Oh ni hok lembut ni, makan. Bila kita makan, jadi perangai orang Arab ni lagi dak habis mu jangan berhenti. Faham tak? Saya dak nasi setala besar di meja ni. Dak boleh tahan sungguh Nathan dia kata. Oh, makan sampai masa saya lekat. Bila lekat, saya pun ambil tangan kiri air, minum air. Waktu nak minum, syekh kau, jangan minum tangan kiri, mu makan tangan kanan, minum tangan kanan. Ni sunnah Rasulullah. Dia kata. Saya pun kata, syekh, ni tapak tangan aku kotor, sebelah kanan kotor. Tapi cakap bahasa Arab. Syekh tak faham bahasa Terengganu. Kita cakap bahasa Arab. Kata, syekh, tangan kotor ni. Kalau saya pegang gelas, kotor gelas ni. Betul? Dia kata benda. Dia jawab, kerana nak jaga sebiji gelas, tak nak bagi kotor, kamu sanggup tinggal sunnah Rasulullah. Allahu Rabbi. Kena aku hari tu. 2 malam tak pergi mengaji. Sebab apa? Malu. Kerana betul dia kata, kerana nak jaga sebiji gelas, tak nak bagi kotor. Ya. Sanggup tinggal sunnah Rasulullah. Apalah sangat nak dibandingkan nilai sebiji gelas dengan nilai kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Betul tak? Barangkali kita nampak benda ni benda yang remeh. Tapi inilah syiar kita nak tunjuk pada orang bukan Islam. Bahawa indahnya Islam. Ramah lah ni saya tengok. Jangan sembang. Ramah. Jenis makan puak. Kedai mamak. Berau bahan tangan kiri. Pakai jubah, pakai piyah. Bengong. Malu kok orang. Tu, saya tak kata siapa-siapa, saya tak kenal. Tapi minum tangan kita tak boleh, minum tangan kanan. Dah kotor gelas tak? Kotor boleh basuh kan? Ke tak boleh basuh? Air selangor tak ada. Ada, boleh basuh. Bila kita pegang kotor bahagian luar, dalam bersih gitu tak? Boleh minum. Ke minum gini? Mana ada orang minum gitu? Minum pula. Ni benda yang simple nak kabarnya. Rasulullah ajar apa yang kita tak tahu. Cara nak makan tu rekah tu, simple tu. Ya. Yang kedua katanya, yang ketiga kata Sayyidina Ali, iaitu wal qana'atu bil qalil. Nak dapat takwa ni kita qanaah ni dengan mana bersyukurlah dengan apa yang ada walaupun sedikit, dengan jumlah yang sedikit. Ya. Ada orang dia nak banyak, tak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak berkat ni sikit pun, kalau berkat dah bagus. Nak berkat tak mesti banyak. Ya, ada orang dia tak bersyukur dengan apa yang ada. Ya, duit gaji banyak, 4-5-6 ribu sebulan, 10 ribu pun ada.
Ya kalau jenis kerja-kerja sedap tu sampai puluh ribu gaji tapi tak pernah rasa cukup. Rasa nak lagi. Ya tak pernah rasa cukup. Maka kita apa yang ada, kita syukurlah dengan apa yang ada, yang Allah Ta'ala rezekikan pada kita. Mudah-mudahan situ dapatnya keberkatan. Sebab tu bila rezeki tu berkat, tuan-tuan sekalian, kita banyak buat kebajikan atas rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan. Betul tak? Ada orang gaji rendah, duit tak ada, tapi bila mana ada collection, sumbangan Palestin ke, sambung belajar ke, ramai yang menyumbang tu, ramai dalam kalangan mereka sebenarnya bukan orang berada pun. Mereka gaji nak makan tak lepas, tapi sanggup lagi bagi walaupun RM1. Sebab apa? Sebab berkat rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada. Duit sikit tapi sanggup lagi beri, infak lagi. Kerana berkat daripada Allah. Ada orang gaji besar-besar. Gaji besar-besar tapi rasa habis duit aku kalau aku bagi tu. Nampak? Tak berkat duit dia. Jadi yang keempat katanya Sayyidina Ali, iaitulah kita buat persediaan untuk menghadapi hari akhirat. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Kita buat persediaan untuk menghadapi hari akhirat. Di antara cara nak dapat takwa ni. Beruntunglah mana-mana orang yang telah lama buat persediaan untuk menghadapi hari akhirat. Hari akhirat satu hari yang sangat panjang. Yang tidak ada hari lagi selepas hari akhirat itulah. Maka kita atas dunia ni Allah Subhanahu wa taala mengutuskan 2 orang malaikat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiap-tiap orang malaikat, tiap-tiap manusia ni tidak terlepas daripada Allah mengutuskan 2 orang malaikat pada dia. Yang kita letak nama dia kiraman katibin. Yang kita letak nama dia raqib atid. Dia catat amalan kita. Apa juga yang kita buat atas dunia ni dia pasti catat. Dan akan dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Contohlah kita duduk malam ni surah seksyen 8 Ar-Rahman ni, kita dengar kuliah. Dengar kuliah malaikat apa tulis? Contohlah Mama bin Doloh, contoh. Dapat 1 pahala kebajikan dengan sebab apa? Dengan sebab dengar kuliah maghrib. Tulis belah buku catatan amalan kebajikan. Ya tak? Balik surah Ita nak darah orang mandi, tulis pula belah jahat. Ita tahu Ita mengintai, pandai. Boleh belajar tu. Mengintai nak orang mandi, contohlah, boleh tulis pahala dosa. Ni dengar-dengar pula, dengar kuliah boleh pahala, balik ngumpat pula, tulis dosa pula. Buku amalan ni akan diberi pada kita dan kita akan baca di semua depan orang. Apa yang kita buat atas dunia dulu. Yang baik baca baik, yang buat jahat baca jahat. Dulu aku tipu duit orang dulu, baca malu muka. Malaikat akan paksa kita baca walaupun kita tak nak baca. Memang benda jahat mana ada orang nak kabur orang, betul tak? Persoalannya boleh ke tidak kita tak nak baca? Boleh tak? Boleh tak? Aja Pak. Siapa boleh jawab? Sawi power bank suti. Ada saja lolok. Boleh tak, kita tak ambil baca, tak nak baca boleh tak? Boleh. Biasalah ustaz-ustaz ni dia tanya, dia nak jawab. Bukan suruh tuan-tuan jawab. Saja je. Dengan syarat boleh, kita boleh tak nak baca. Dengan syarat apa benda? Taubat pada Allah. Taubat ni atas dunia ni Taubat pada Allah, istighfar pada Allah. Kerana Allah bila kita taubat pada dia, makin kita datang taubat pada dia, dia makin sangat sayang pada kita. Kita barangkali kita nampak kita ni banyak dosa pada Allah. Tuan-tuan tahu apa dosa-dosa tuan-tuan. Kita tahu apa dosa kita. Barangkali banyak dosa kita yang Allah Ta'ala belum ampunkan. Kita barangkali jadi malu nak jumpa dengan Allah. Waktu kita semayang, kita malu. Sebab apa? Kita tahu kita ni jumpa Allah dalam keadaan kita banyak dosa. Kita malu. Sebenarnya Allah sikit pun tak heran dengan dosa yang kita hadapkan pada dia. Tak heran. Apa yang Allah Ta'ala heran? Kenapa manusia ni tidak mahu bertaubat kepada aku? Itu Allah. Kita mari bawa dengan dosa, curinya, mengumpaknya, berzinanya, penuh dosa, penuh langit bumi. Jumpa dengan Allah, malu kita. Allah sikit pun tak tengok dosa kita. Bahkan Allah semakin sayang kepada orang menghadap dia, mengaku salah di hadapan Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita jangan berat untuk taubat pada Allah. Dengan sebab makin taubat makin Allah sayang. Depan manusia ni muka sama belaka, tak tahu siapa yang buat dosa pada Allah. Allah saja yang tahu. Maka kita dengan Allah juga kita mengadu, kita minta ampun, mengaku salah. Allah Taala sayang pada kita. Orang yang bertaubat, hilang segala dosa dia. Maka Allah Taala jadikan dia sebagaimana bayi yang baru lahir. Budak kecil baru lahir, mana ada dosa? Tu. Budak kecil baru lahir, kan dia terlibat dengan rasuah? Ada. Budak kecil baru lahir ada curi piti orang? Tak. Piti pula tak, duit. Duit orang. Tak. Hak curi piti, hak curi duit ni kita. Maka taubat pada Allah. Taubat jadi sebagaimana bayi yang baru lahir. Ya tak? Jadi taubat pada Allah. Itulah di antara cara nak dapat takwa. Wa atbi as-sayyi'atal al-hasanah. Ikutlah amalan kejahatan kita dengan amalan kebaikan. Ya. Supaya menghapuskannya. Kita banyak dosa pada Allah, nak hilang dosa tu taubat pada Allah, ikuti dengan amal kebajikan. Sebab itu Allah Taala kata, ya, dalam Quran banyak, innal ladina amanu wa amilus salihat, wahai orang yang beriman dan beramal soleh. Dia terikat ayat 2 ni, terikat. Orang beriman beramal soleh. Sebab tu kita banyakkan buat amalan kita, nak hilangkan kejahatan kita, dia banyak buat baik. Ya, dosa kita banyak. Kita pun banyakkan amal ibadat pada Allah. Dari sudut sembahyangnya, hak sunat kita buat, baca Quran, sedekah, infak fi sabilillah, supaya hilang kejahatan. Ya. Dan berakhlak dengan akhlak yang baik, cakap-cakap benda baik, ya. Tunjukkan apa nama ni, akhlak Islamiah yang kita ada. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu, ya. Panjang sangat dan sebab lewat dah. Kalau saya mari maghrib tadi mungkin boleh sambung lagi, ya dah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya minta maaf banyak, ya, mari lambat. Adalah musyakkah-musyakkah yang saya tak dapat ceritakan umum, mungkin saya bagi tahu pada Haji Makna lagi, ya. Kemudiannya minta maaf juga terkasar bahasa, terguris kata. Ya, biasalah tuan-tuan sekalian, orang Terengganu ni bunyi je kasar, tapi Allah bagus. Orang Terengganu ni bukan perkauman ni. Jangan salah faham. Biasalah, ada saya sebut bodoh ke menatang. Sebenarnya belah-belah Terengganu tu manja lah sebenarnya menatang ni. Dia bahasa sangat manja. Minta maaf banyak. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, yang akhirnya saya nak pengumuman sikit, nak buat collection untuk seorang sahabat saya yang masih lagi belajar di Yaman. Boleh mari depan Syekh, orang nak kenal. Boleh buat anak akak ke, nak buat menantu ke, boleh ni. Bagus, masak tak pandai. Mari, boleh mari depan insya-Allah. Ni sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zulhilmi Abdul Wahab, masih lagi tahun 1, ya, di Yaman. Cumanya lah, duduk jangan bangun pula, duduk. Duduk. Tak apa, kawan-kawan kita gurau gitu je. Jadi dia ni masih lagi belajar di Yaman. Cumanya memohon sedikit sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Biasalah tuan-tuan, ustaz-ustaz main mengajar ni tak minta sumbangan, pelawak lah. Ya. Ambil kesempatan, tak apalah, infak juga. Jadi sumbangan untuk dia ni, masih lagi belajar di Yaman. Setakat ni dia masih belum mendapat mana-mana tajaan daripada mana-mana pihak, sama ada kerajaan maupun swasta. Ya, biasalah orang nak mengaji agama ni payah sikitlah orang nak dapat tajaan. Melainkan kalau kita kata kita nak mengaji medik, ambil kejuruteraan dan sebagainya, berebut orang nak taja, siapa gocoh. Bank negara, JPA taja. Menyebabkan kami para asatizah, ya, yang nak student agama yang ada pada hari ni, ya, yang nak pergi sambung belajar, terpaksa turun padang untuk mencari kewangan tersendiri. Ya, kalau ada zakat nak bagi ke, yang tak bayar zakat harta tu boleh bagi terus pada dia, ataupun nak bagi tajaan tetap bulanan ke. Sebab saya kenal sangat dia, orang yang bagus belajar pun, ya, dari sudut tu, ya, memang tak mampulah. Sebab saya dah buat kira-kira semalam, sebenarnya kos yang diperlukan sangat besar. Kalau seseorang tu dia nak hantar anak dia, khususnya di Yaman, ya, khususnya di Yaman nak hantar, kos yang diperlukan sebenarnya sampai habis kepada ijazah selama 4 hingga 5 tahun, dari sudut pembelian kitab, visa, yuran tahunan, pembelajaran harian, rumah sewa. Ya, kos yang diperlukan sebenarnya lebih kurang mencecah RM70,000 semua sekali selama 4 hingga 5 tahun. Tak termasuk tiket lagi tu. Jadi banyak juga, ya, yang diperlukan sampai RM70,000. Kalau tak dapat tajaan nak ambil mana BT? Ya tak?
Jadi kalau malam ni boleh 50,000 tak apa dah. Oh, kalau ada lah walak je. Boleh jumpa dengan dia lepas ni nak ambil nombor akaun ke apa nama ke, boleh insya-Allah. Sama-sama kita bantu ustaz kita ni. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.